bersama dengan saya lagi Ruth Gideon di sini di dalam segmen Jom Kita Snap Santai-Santai. Kali ini sekali lagi saya akan kongsikan kepada kamu semua tentang kisah ataupun topik yang menarik mengenai 20 peserta FH Idol musim yang pertama. Siapa lagi kalau bukan si Murshela Tumis. Oke, untuk kisah si Murshela Tumis ni kamu boleh layari di dalam FH Media website dan kamu boleh baca sendiri dia punya kisah ataupun cerita-cerita yang selanjutnya di sana. Sebab di sini saya akan ulas sedikit sahaja. Oke. Menjadikan komen dan keputusan yang dia perolehi sebagai satu perkara yang positif dan pengalaman yang berharga, itu adalah menurut si Murshela Tumis yang lebih dikenali sebagai Sheila. Nah, yang kini dia sedang giat berlatih khusus untuk konsep yang akan datang. Dan menurut si Murshela lagi, dia percaya dengan keputusan daripada pihak FH Production Sendirian Berhad adalah yang terbaik dan mana berdasarkan pada suaranya dia perlu cuba untuk expose saja vokal. Nah, begitu bah. Oke. Menurut si Murshela lagi di sini, walaupun masih banyak lagi yang perlu dia perbaiki dalam masa yang sama juga, dia telah layak untuk memenuhi syarat bagi melayakkan diri dia ke pentas ataupun konsep yang seterusnya. Nah, begitu. Bercakap tentang program FH Idol, si Murshela dia menerangkan di sini, FH Idol merupakan sebuah program yang sangat berpotensi untuk diteruskan dalam masa yang panjang, seumpamanya untuk mengadakan lagi FH Idol musim yang kedua. Oh, sememangnya. Dan dia terangkan lagi di sini, program seperti ini memberikan impak yang besar bagi peserta yang berminat di dalam seni suara. Kerana program seumpama ini yang diorang nantikan ataupun para peminat nantikan, terutamanya di kawasan pedalaman negeri Sabah. Nah, begitu. Maksud dia memberikan ruang kepada bakat-bakat yang terpendam yang ada di luar kawasan di pedalaman Sabah. Pendek kata, menurut si Murshela, program ini sangat baik untuk diteruskan. FH Idol adalah yang terbaik. Nah, gitu dia cakap. Begitu, bah. Murshela Tumis adalah seorang peserta yang berasal daripada Tongod. Dia menyifatkan tentang pemilihan lagu yang sesuai dengan nada serta tempo masa latihan untuk nada ataupun lagu terbaru yang tidak pernah dia dengari adalah merupakan cabaran terbesar untuk dia. Siapa-siapa pun begitu, bah. Ditambah lagi dengan masa latihan yang singkat untuk menghafal lagu ataupun lirik. Diberikan hanya 3 hari saja, dia bilang, dan itu adalah merupakan cabaran terbesar bagi si Murshela. Dan kerana cabaran itu juga, si Murshela dia cakap di sini, dia pernah terfikir untuk mau tarik diri. Namun dia tidak juga tarik diri sebab dia bercakap, dia pesan pada diri dia untuk terus meneruskan mengikuti program dan menganggap itu sebagai jalan pembuka bagi dia punya career lah, untuk dia melangkah lebih jauh di dalam bidang seni suara. Dan menurut si Murshela lagi sini, banyak cabaran sejak daripada minggu pertama lagi. Namun memandangkan pada konsep yang kelima nanti, markah adalah 100% daripada juri. Maka si Murshela dia cakap dia akan lebih tumpukan kepada tempo dan penjiwaan lagu. Nah, begitu. Dan pada masa yang sama juga si Murshela cakap di sini, dia tidak menetapkan para peserta yang menjadi saingan utama dia, kerana bagi dia semua peserta adalah hebat-hebat ataupun berbakat. Dia cakap di sini mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, itu adalah menurut si Murshela, dan dia sempat juga berterima kasih untuk semua para pengundi dia yang merangkap peminat.
kasih rekan-rekan, dia bilang saudara-saudara mara dia, ahli keluarga yang sanggup untuk bertahan mata untuk melihat ataupun menonton persembahan dia di dalam FH Idol begitu. Dan dia juga sempat menitip terima kasih dia kepada semua sokongan ataupun penyokong daripada awal sehingga dia sudah layak pun masuk ke dalam konsert yang seterusnya. Dia cakap dia akan buat yang terbaik untuk semua peminat dia. Wah, dan si Marcella dia sempat berpesan di sini untuk semua, untuk semua teruskanlah menyokong FH Idol. Saya berharap, dia bilang di sini ya, harap agar ada lagi untuk musim yang kedua dan berharap juga akan ada lagi ramai wakil daripada daerah Tongon. Dia bilang. Nah, itu adalah kisah si Marcella Tumis. Oke, sekali lagi untuk mengetahui lebih lanjut tentang si Marcella Tumis ni, kamu boleh layari FH Media di website. Kamu boleh type nama dia dan kamu boleh baca sendiri kenyataan yang si Marcella nyatakan. Saya akan perkenalkan kamu dengan salah seorang lagi peserta Top 20 FH Idol musim yang pertama. Mau tahu siapa dia? Sabar kamu. Edly mau coba bawa lagu di luar kebiasaannya. Wow, hebat. Oke, salah seorang lagi peserta FH Idol musim yang pertama yang telah pun berjaya tersenarai di dalam Top 20 FH Idol. Siapa lagi kalau bukan si Edly Juring, mengakui yang dia semenangnya meminati bidang nyanyian ini sejak dia masih kecil lagi. Kecil yang berapa tuh? Dan menurut si Edly, untuk sampai ke tahap ini pun dia sudah sangat-sangat bersyukur dan dia sangat gembira. Oke. Menurut si Edly menurut Edly, secara keseluruhan apapun keputusan yang telah diberikan oleh juri kepada dia terima dan akur. Cuma dia. Wah, si Edly bilang dia punya pengakuan di sini dia agak sedih lah karena markah dan undian untuk dia pada sebelumnya menurun, tapi dia tetap bersyukur sebab dia dapat marah untuk ke konser yang seterusnya. Begitu Mbak Edly. Dan bercakap tentang cabaran, si Edly mengakui antara cabaran yang besar bagi dia adalah membawakan lagu Sabahan. Iyakah? Tak sangka pula ya, lagu Sabahan ini susah. Oke, menurut si Edly lagi, karena untuk si Edly, lagu Sabahan ini mempunyai keunikan tersendiri dan sukar untuk dinyanyikan. Iya ke? Tak sangka pula. Walau bagaimanapun, dia akan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap persembahannya ya, gitu. Wah. Oke, menurut si Edly lagi, pada konser yang akan datang dia akan coba untuk membawa kelainan ataupun menyanyikan lagu di luar kebiasaan dia. Maksud dia keluar daripada zone selesa nih kalau macam begini. Dan si Edly juga dia ambil nih kesempatan untuk menyampaikan dia punya rasa terima kasih kepada semua penonton yang menonton dan menyokong serta mengundi dia cakap. Wah, gitu. Dia tidak lupa juga berterima kasih. Dia kasih sambung lagi. Tidak cukup dengan itu, tapi dia sambung lagi dia punya kenyataan. Nah, dia bilang semua penyokong ataupun semua sokongan dia akan lebih bersemangat untuk melakukan persembahan di masa akan datang. Dan dia cakap dia akan buat yang terbaik, baik untuk semua peminat dan baik juga untuk dirinya sendiri. Dia cakap terima kasih. Dia bilang wah, itu si Edly Juring. Oke, jangan lupa untuk bersama dengan saya lagi di dalam berapa lagi peserta tuh. Nantilah kita sama-sama nantikan.
Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, sekali lagi pada kali ini saya akan bawakan kisah ataupun topik yang menarik tentang salah seorang lagi peserta yang telah pun berjaya masuk di dalam top 20 FH Idol musim yang pertama. Siapa lagi kalau bukan si Rasdi Kumilau. Rasdi dia berasal daripada Kota Marudu. Oke, menurut si Rasdi Kumilau nih, ketika dia dihubungi oleh pihak media, FH Media, berkenaan dengan kebaikan program FH Idol ini, oke? Dan si Rasdi mengatakan FH Idol ini merupakan salah satu program yang sangat menarik dan boleh mencungkil ataupun mengetengahkan lagi bakat-bakat baru yang ada di luar sana. Itu adalah antara suara si Rasdi lah. Dan bila dia diajukan soalan apakah cabaran dia semasa dia berada di dalam di dalam program FH Idol ini, dan si Rasdi mengakui sendiri, ini adalah pengakuan dia cakap apabila pihak penganjur adakan undian peserta, sememangnya cabaran tertinggi untuk dia sebab dia tidak mempunyai kekuatan ataupun dia tidak mempunyai ramai pengikut di media sosial, dan itu adalah salah satu cabaran yang terbesar pada diri si Rasdi, sebab menurut si Rasdi dia hanya berbekalkan ataupun berpegang kepada bakat yang dia miliki. Murninya. Dan dia tambah lagi di sini, dia cakap dalam FH Idol ini penuh dengan pelbagai cabaran dan daripada pelbagai sudut. Cabaran daripada pelbagai sudut yang sangat mencabar dan banyak cabaran dia bilang. Balik-balik dia cakap. Rasdi. Oke. Ini ada ketika diajukan tentang soalan harapan si Rasdi tentang nih program. Rasdi berharap, dia cakap program seperti FH Idol ini akan diadakan pada masa yang akan datang. Of course. Menjelang itu FH Idol musim yang kedua tidak lama. Dan si Rasdi juga di sini dia sempat juga berpesan. Dia pun tidak juga lupa untuk berpesan kepada semua pengundi-pengundi dan juga dia punya ahli keluarga, rakan-rakan yang tidak jemu menyokong dia daripada minggu pertama sehingga minggu yang sekarang nih, sehingga dia masuk dalam top 20. Secara pribadinya daripada sanubari dia lah nih, dia cakap dia sangat terharu dengan sokongan yang dia terima ataupun diberikan kepada dia daripada semua peminat, dan juga dia cakap sokongan yang diberikan kepada kawan-kawan dia juga ataupun peserta FH Idol yang lain. Dia cakap dia sangat berterima kasih kerana Anda, maksud dia orang yang ada di luar sana, penyokong-penyokong itu telah bersama-sama menjayakan FH Idol musim yang pertama ini. Itu dia cakap, dan dia bilang terima kasih juga karena telah mengongsikan pautan ataupun ialah share link lah nih maksud dia nih di dalam diorang punya media sosial diorang. So itu adalah kata yang diluahkan sendiri oleh si Rasdi. Salah seorang peserta yang telah pun banyak bakat-bakat baru dapat dicungkil dan diketengahkan. Begitu menurut si Caroline. Oke, bercakap pula tentang cabaran. Si Caroline dia cakap di sini cabaran sepanjang program ini adalah pemilihan lagu. Kerana kalau salah pilih lagu maka itu markah jadi rendah. Memang betul lah. Dan menurut si Caroline lagi, dia cakap
dia gembira dengan keputusan setiap minggu karena dia tersenarai untuk maju ataupun marah ke konsert yang seterusnya. Siapalah tidak gembira, kalau begitu siap pun gembira bah. Oke, bercerita tentang konsert yang akan datang. Si Caroline dia cakap di sini, pada konsert yang akan datang tugasan yang diberikan adalah membawakan lagu bebas dan persiapan dia lebih kepada vokal karena markah untuk vokal adalah sangat tinggi, paling tinggi, dan disebabkan tidak ada lagi markah undian daripada para penyokong ataupun peminat. Nah, mestilah kan. Oke, dan dia berharap yang dia akan tersenarai pada Sabtu ini dan dia akan buat persembahan dengan lebih baik untuk maju ke peringkat yang seterusnya. Bila lagi kan pengakhiran dia pada 30 Januari 2021. Wah, gitu. Dan bila diajukan pula perasaan ataupun dia punya apalah kan, maksud dia tuh sekiranya andai kata begitu kalau dia tidaklah terpilih, dia cakap di sini, jika tidak berjaya pula memanglah ada perasaan sedih, tapi menurut si Caroline dicakap sini dia tidak akanlah berputus asa karena pada tahun hadapan dia akan menyertai lagi Average Idol musim yang kedua kalau dia tidak berjaya, dia bilang. Jadi untuk cerita yang selanjutnya kamu boleh baca lah di dalam ruangan media Average Media. Kamu boleh cari nama si Caroline Reynolds di sini, di sana bukan di sini. Dan sebelum si Caroline mengakhiri dia punya bicara di sini, ketika dia dihubungi oleh pihak media, dia cakap apa? Dan jika ada program yang dianjurkan oleh pihak lain pun, saya akan menyertai juga dan tidak akan berhenti dalam bidang nyanyian. Saya akan terus belajar dan akan menimba ilmu di dalam bidang seni. Nah, gitu si Caroline cakap. Dan si Caroline di sini dia sentiasa gembira sebab sentiasa mendapat sokongan daripada suami dan keluarga dia. Oke, maaf untuk orang yang sudah yang berminat, kamu hanya mampu untuk meminati tapi tidak mampu untuk memiliki. Oke, goodbye. Seperti yang sudah saya nyatakan sebelum ini, saya akan bawakan satu lagi kisah ataupun topik yang menarik berkenaan dengan peserta yang telah pun berjaya masuk di dalam Top 20 Average Idol musim yang pertama. Dan sebelum kita lanjut, kamu yang ada di luar sana yang mungkin suka untuk mengetahui lebih lanjut tentang peserta-peserta Average Idol musim yang pertama ini, kamu boleh melayari Average Media di dalam website Average Media untuk kamu boleh baca lebih lanjut tentang peserta-peserta Average Idol musim yang pertama ini. Sebab saya akan buat ulasan saja di sini. Siapa yang tidak kenal dengan si Fredino Junior Rainel? Dia nih peserta yang paling muda nih, 19 tahun. Dan merupakan salah seorang peserta Average Idol musim yang pertama yang telah pun berjaya masuk dalam Top 20. Pengakuan si Fredino sendiri, dia berdebar-debar lagi menantikan nama-nama peserta yang layak untuk masuk dalam senarai Top 20 teratas diumumkan pada konser yang lalu. Namun menurut si Fredino, ketika dia dengar nama dia kena sebut dan tersenarai, dia sangat gembira. Saya rasa dia melompat-lompat nih kan, mesti tuh. Dan dia sangat bersyukur sebab dia adalah antara peserta yang telah pun layak untuk berada dalam senarai tertinggi ataupun Top 20 Average Idol musim yang pertama. Dan dia sangat-sangat berterima kasih sebab dia adalah pun diberi peluang untuk melayakkan dia membuat persembahan di konser yang seterusnya. Nah, begitu. Itu kalau kisah si Fredino. Oke, kita teruskan lagi. Ketika ditanya persoalan tentang program Average Idol ini,
Menurut si Fredino, dia cakap penganjuran FH Idol ini adalah satu program yang sangat terbaik secara pribadi dia lah. Program ini sangat bagus jika diteruskan lagi pada masa hadapan agar generasi seterusnya dapat mengembangkan lagi karya seni di Sabah. Nah, kau fikir 19 tahun dia tahu bercakap. Iya. Oke, bercerita pula tentang cabaran. Oke, menurut si Fredino, sepanjang program ini berjalan, dia bilang cabaran yang dia alami adalah semasa membuat rakaman video. Terlebih lagi apabila dia demam selesma. Kesian, dan menyebabkan dia punya suara nih agak rosak, dia bilang. Nih si Fredino, untuk pengetahuan kamu, dia nih berasal daripada Keningau. Oke, si Fredino nih kini dia sedang sibuk untuk buat latihan khusus untuk konser yang akan datang ini, dan selain daripada itu dia fokus dalam latihan. Dia juga mengutamakan rehat yang cukup, dia bilang memang harus. Dan dia berharap dia akan kekal hingga ke konser yang terakhir nanti. Kok siapa pun berharap begitu kan. Dan menjadi antara 10 peserta yang terbaik, dan akan dapat meneruskan karier dia sebagai penyanyi serta dapat bersama-sama meraihkan dunia, memeriahkan lagi dunia seni suara khususnya di negeri Sabah. Tidak maupun kalah juga si Fredino nih, dia cakap di sini kan. Dia cakap di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada semua keluarga saya yang telah pun menjadi tulang belakang saya, dan kepada para peminat, terima kasih banyak-banyak. Tanpa sokongan Anda, saya tidak mampu untuk berkembang dalam dunia nyanyian, dia bilang. Si Fredino juga lah cute 19 tahun gitu. Oke, untuk cerita selanjutnya pasal si Fredino nih, kamu boleh layari FH Idol, FH Media di website FH Media, dan kamu boleh type nama si Fredino Junior Rainer. Natasha Liana ikut jejak ayahnya di dalam bidang seni. Berkat dorongan orang yang terdekat, yaitu ibu dan ayahnya, peserta FH Idol musim yang pertama ini, yaitu Natasha Liana Muhammad Wardi Abdullah atau lebih mesra dipanggil dengan Wilny, kini menceburi bidang seni suara. Guru-guru juga telah membimbingnya tentang cara penggunaan vokal, persembahan sejak di bangku sekolah lagi, serta rakan-rakan yang senantiasa menyokongnya, yang mana mereka juga turut menjadi pendorong di dalam bidang seni suara. Gadis kelahiran Sipitang ini mengikuti jejak seni ayahnya, yaitu William Carroll, yang bergiat aktif bersama dengan kumpulan lagu-lagu Murut sejak muda lagi. Mengatakan platform program FH Idol ini merupakan sebuah program yang sangat baik untuk terus diteruskan. Menurut Natasha, ramai anak muda Sabah berpeluang mengasah bakat di dalam bidang ini, sekaligus menaikkan image Sabah ke pentas dunia seiring dengan artis tanah air yang mendapat tempat di semenanjung Malaysia. Menurut Natasha lagi, kita boleh mengambil contoh dua artis, yaitu Adira dan Stacy. Malahan bukan itu sahaja, syarikat FH Media juga mampu maju yang disebabkan oleh adanya artis-artis tempatan melalui tapisan keluaran FH Idol musim yang pertama. Kata Natasha,
ketika ditanya pandangan terhadap program terbaru Freddie Hampton musim yang pertama ini. Beritahunya lagi, sepanjang Tempo berada di pentas konser keempat, dia perhatikan ramai pihak dari netizen, rakan-rakan, dan keluarga yang memberikan komen positif melalui live chat konser. Menurut Natasha lagi, namun begitu, dia mendapat teguran daripada Freddie Hampton sendiri yang mana tentang kekurangan daripada segi persembahan. Dan menurut Natasha, dia mengambil semua teguran itu sebagai pembakar semangat bagi persembahan pentas yang seterusnya dengan lebih baik lagi. Komen dan keputusan dari semua pihak dia jadikan sebagai satu kekuatan untuk melangkah dan buat yang terbaik pada masa yang akan datang. Selain turut berjuang di dalam merebut top 10 FH Idol musim yang pertama ini, dia juga merupakan pelajar yang terhimpit waktu dengan kerja-kerja kursusnya dan kekangan daripada segi penggambaran video. Menurut Natasha, ayahnya yang banyak membantu di dalam penggambaran video, dan oleh kerana dia bertugas sebagai barisan hadapan, masanya juga agak suntuk. Namun, Natasha sangat menghargainya kerana selepas sahaja selesai tugasan hakiki, ayahnya tetap meluangkan masa bersama dengan Natasha untuk merekam video. Menurut Natasha lagi, dia tidak meletakkan siapakah peserta yang menjadi saingan utamanya kerana mereka semua adalah hebat. Dan Natasha juga mempunyai pegangan kata, yaitu hanya satu sahaja. Untuk berjaya hanya perlu ada usaha dan tidak perlu lihat siapa yang lebih baik, tetapi buatlah yang terbaik untuk diri sendiri. Tambahnya lagi soal mengenai menang atau kalah, itu saya serahkan kepada Allah. Tambahnya ketika ditanya cabaran yang dihadapinya. Selepas konser keempat yang lalu, Natasha kini giat melakukan persediaan untuk konser yang seterusnya, di mana menurut Natasha, dia mengatur strategi daripada segi masa agar tidak kalang kabut seperti sebelumnya. Tambah Natasha lagi, kepada masyarakat di luar sana, dia amat mengalu-alukan untuk menonton program ini dan teruskanlah menonton sehingga akhir. Tambah Natasha lagi, kita harus menyokong program sebegini bagi menaikkan lagi image Sabah serta memperkenalkan lagi bahawa orang kita juga boleh dan mampu seiring seperti artis yang telah berjaya di dalam bidang seni suara di luar sana. Natasha juga sempat berkata meluahkan hatinya bagi yang telah pun mengundi dan menyokongnya. Dia sangat berterima kasih atas sokongan itu kerana telah menaikkan lagi semangat Natasha untuk terus berentap dalam FH Idol musim yang pertama. Dan Natasha berkata lagi, dia akan memperbaiki persembahannya bagi melayakkan dirinya di dalam program ini sehingga ke pentas akhir. Dan kepada semua peserta yang lain, Natasha juga mengucapkan semoga maju jaya dan lakukanlah yang terbaik. Katanya mengakhiri bicara. Baiklah, itu adalah antara Top 20 FH Idol musim yang pertama pesertanya, oke? Dan jangan lupa untuk bersama dengan saya lagi di dalam Jom Kita Snap dalam episode yang seterusnya. Salam hormat daripada saya, Ruth Gideon. Bye-bye.